Salam sejahtera kepada semua media. Kami mewakili kawasan Kuala Lumpur dan hari ini kita sebenarnya datang untuk nak bahas isu banjir di Kuala Lumpur. Tetapi kalau kita lihat aturan urusan mesyuarat, hanya 4 menteri dibenarkan untuk memberikan penerangan dan tidak ada menteri wilayah persekutuan. Bagi kami di Kuala Lumpur, kami memerlukan penjelasan kerana isu besar di Kuala Lumpur adalah mengenai laporan Ketua Audit Negara berkenaan dengan kolam takungan banjir. Okey, jadi kita tak ada slot untuk kita bahaskan isu ini dan saya serta YB Fahmi beratur untuk nak bahas tetapi tak dapat satu slot untuk kita bahas walaupun hanya 5 minit. Yang keduanya adalah kalau kita lihat persidangan hari ini, perjalanan, mereka terbangkan ahli parlimen dari Sarawak, Sabah, semua datang 3 jam, 2 jam flight. Tapi ada yang tak diberikan peluang bahas, kalau bahas pun 5 minit. Tetapi kalau kita lihat perbelanjaan parlimen untuk wujudkan hari ini, pembayaran kapal terbang, pembayaran hotel untuk semua ahli parlimen, dia macam tak setimpal dengan hasil yang diberikan dalam parlimen untuk kita bahaskan isu banjir. Jadi ini adalah kritikan mengenai perjalanan mesyuarat pada hari ini dan kami betul-betul kecewa tak dapat peluang. Jadi hari ini saya nak bangkitkan isu yang telah banyak dibangkitkan oleh penduduk di kawasan Parlimen Segambut, khususnya di Segambut 18 Disember bila banjir ada 2 kawasan. Lebih kurang 300 rumah untuk Kampung Kasipilih dan kawasan kolam air di Kuala Lumpur ya. Dan isu yang mereka bangkitkan adalah mengenai bantuan wang ehsan RM1,000. Bantuan yang diberikan kepada mereka. Satu, penduduk kata sebenarnya duit ini seharusnya dibayar melalui agensi kerajaan dan bukan wakil ahli politik. Jadi di Kuala Lumpur, mereka telah wujudkan satu struktur iaitu Majlis Perwakilan Penduduk yang diketuai oleh Ketua Cawangan UMNO, MCA, semua itulah mereka panggil MPP, Majlis Perwakilan Penduduk, lantikan Menteri Wilayah. Okey. Jadi di Segambut, duit RM1,000 ini dibayar melalui MPP. Penduduk tidak kenal siapa MPP kerana pilihan raya mereka tak pilih mereka tak kenal. Jadi wujud banyak persoalan. Satu, mereka kata tak ada borang rasmi. Yang diberikan kepada mereka adalah melalui WhatsApp. Okey. Jadi bila tak ada borang rasmi, saya pernah tweet gambar itu, borang itu kepada Perdana Menteri dan saya tanya kerana pada masa itu melalui WhatsApp mereka kata tarikh tutup untuk claim adalah Christmas Eve. Jadi bila terlalu singkat masa, penduduk masih sedang bersihkan rumah, mereka kelam kabut, tak tahu kenapa ada timeline seperti itu. Jadi Perdana Menteri sudah balas, kata tak ada tarikh tutup. Okey, tapi semua ini melalui tweet. Jadi dia tak rasmi. Sepatutnya ada borang rasmi untuk claim. Sepatutnya dibuat melalui DBKL ataupun JKM ataupun Balai Polis. Kenapa? Kerana sekarang ini kalau anda nak claim, kena buat laporan polis. Walaupun satu wakil buat, tapi saya rasa lagi senang pihak berkuasa tahu dah jalan mana yang banjir. Tak perlu setiap orang pergi buat dan lebih elok dibuat oleh PBT ataupun DBKL. Okey? Satu, tak ada borang rasmi. Yang keduanya, dia tiada hebahan rasmi yang jelas dalam pelbagai bahasa. Saya telah buat, bila saya pergi bagi bantuan setiap rumah, kita dapati di Kampung Kasipilih dan Kolam Air, lebih kurang 38% penduduk adalah warga usia emas, berumur lebih kurang 60 tahun dan ke atas. Bermaksud, mereka banyak tak ada smartphone, tak ada WhatsApp dan mereka tak faham isu info-info rasmi melalui WhatsApp. Jadi mereka kata sepatutnya lebih official. Jangan melalui WhatsApp, info tak sampai. Yang ketiganya adalah mereka kata
kenapa mesti melalui lantikan politik? Bila pembayaran diberikan duit dibayar, ada banner, ada logo parti politik, ada logo MCA kat belakang. Jadi penduduk rasa tak selesa. Ini adalah duit pembayar cukai, bantuan wang ihsan 1,000, kenapa melalui lantikan politik? Ini adalah 3 isu yang telah dibangkitkan oleh penduduk mengenai bayaran wang ihsan 1,000. Dan saya dapat panggilan penduduk call pejabat saya. Tapi ahli parlimen di Kuala Lumpur, kita tak ada saluran untuk kita sampaikan duit ini. Walaupun kita wakil rakyat. Jadi isu mereka saya tak dapat bawa dalam parlimen kerana tak diberikan slot. Saya kena buat sidang media ini dan ini adalah isu yang diberikan oleh mereka. Isu terakhir adalah mengenai respon kepada laporan Ketua Audit Negara, isu banjir, kolam takungan banjir. Banyak show dalam laporan Ketua Audit Negara berkaitan dengan kolam takungan banjir. Selepas kita buat sidang media, ada banyak pihak berkuasa telah buat kenyataan media. Pelbagai kenyataan media, tetapi saya rasa ini tidak rasmi. Saya rasa lebih elok kalau ada laporan maklum balas yang rasmi dibentangkan di parlimen. Jadi hari ini kita tak nampak pun show. Sepatutnya laporan Ketua Audit Negara ini dia ada show kepada kerajaan kan. Kolam takungan banjir semua tu. Sepatutnya Kementerian Wilayah dia table maklum balas dalam parlimen. Tapi hari ini kita tak nampak. Walaupun perbincangan adalah mengenai banjir. Jadi kita tak nak mereka hanya buat kenyataan media kat luar. Mereka ada official platform sebagai kerajaan harus bentang di parlimen. Jadi kita nak tengok dalam sidang yang akan datang 28 Februari nanti, Wakil Rakyat Kuala Lumpur, kita nak tengok Kementerian Wilayah bentangkan maklum balas khas. Apakah tindakan yang telah diambil berkaitan dengan show dalam laporan Ketua Audit Negara berkaitan dengan pembangunan Pelan Bandaraya Kuala Lumpur 2020. Okay, thank you. Terima kasih. Saya juga ingin turut serta tak dapat nak bahas walaupun kami antara ahli-ahli parlimen yang sangat terkesan. Saya di Kampung Pasir Baru, lebih 300 keluarga terkesan akibat banjir pada 18 dan 19 Disember yang lalu. Ini banjir terburuk sejak tahun 1998 bagi mereka. Dan banyak masalah yang dibangkitkan, tapi malangnya kami tak dapat berbahas di parlimen pada hari ini. Ini satu keadaan yang malang dan seharusnya Yang Berhormat Speaker memberikan masa yang lebih banyak supaya lebih ramai ahli parlimen dapat turut serta. Ini yang saya difahamkan Ketua Pembangkang mohon kepada Yang Berhormat Speaker, dan saya difahamkan daripada 41 ahli parlimen yang berbahas, 3 lagi akan ditambah di penghujung. Tapi speaker seperti nak habiskan awal. Saya pun tak tahu kenapa. Mungkin dia masih rasa yang sidang pada hari ini cukuplah kita dengar sikit-sikit. Tak betul. Saya untuk makluman semua ya, lepas 20 hari bulan Disember yang lalu bila kami semua tegur Yang Berhormat Speaker kerana enggan membenarkan perbahasan tentang isu banjir, saya telah menghubungi speaker. Malah speaker telah menghubungi saya dulu. Beliau tegur sebab saya buat sidang media. Ya, dan beliau tegur saya dan saya kata, Yang Berhormat Speaker Tan Sri, why not you come down and see for yourself masalah dekat Kampung Pasir. Tengoklah sendiri. Dan jadilah speaker untuk rakyat, speaker rakyat. Turun sendiri bukan untuk cedok ataupun sodok lumpur, tapi datang tengok, dengar sendiri daripada rakyat yang sangat terkesan. Dia tak jawablah. Tapi sepatutnya hari ini adalah peluang untuk ahli-ahli parlimen yang terkesan ya, mengutarakan isu-isu yang mereka lihat bukan retorik tapi very real issues. Dan kita bercakap banyak pasal banjir, tapi sebenarnya di Kuala Lumpur satu fenomena yang turut berlaku ialah fenomena tanah runtuh. Itu sebabnya saya setuju dengan sahabat saya Yang Berhormat Hanayo. Menteri Wilayah sepatutnya menjadi sebahagian daripada menteri-menteri yang memberi ulasan ataupun menjawab dalam sidang khas pada hari ini. Di Kuala Lumpur, kalau tak silap saya, lebih 100 insiden tanah runtuh. Di Lembah Pantai sahaja terdapat sekurang-kurangnya 6 yang berlaku pada 18-19 Disember yang lalu. Dan ini bukan akibat banjir, tapi
akibat daripada hujan yang turun begitu deras pada 2 hari 3 hari itu, yang akhirnya menyebabkan saliran yang tidak dijaga, tak ada maintenance, akhirnya rosak seperti di Bangsa Indah, seperti di lingkungan Negeri Sembilan, seperti di Lorong Travers, ya, dan juga di beberapa tempat yang lain. Itu sebabnya kami merasakan Menteri Wilayah seharusnya menjadi sebahagian daripada menteri-menteri yang ditugaskan untuk menjawab pada petang ini. Apakan daya tak berlaku seperti itu. Semestinya kita ingin mendengar daripada Menteri Wilayah apakah bukan sahaja syur ataupun tindakan kementerian berkenaan dengan kolam-kolam tanggungan banjir yang telah diangkat oleh Ketua Audit Negara dalam laporan Ketua Audit Negara 2019 siri 2 yang telah sekarang ni kita ketahui umum. Tapi lebih dari itu, statusnya dan juga isu berkenaan dengan penyelenggaraan saliran, dan ini merupakan antara perkara yang kalau kami diberikan ruang untuk berbahas, ya, ini yang ingin kami ketengahkan. Akhir sekali, saya cukup berasa sedih, ya, bila masa sepatutnya apa yang kita nak ialah kita tahu setiap tahun kita akan hadapi musim banjir. Dan kalau trend yang kita saksikan bagi saya di Lebah Pantai, Kampung Pasir Baru, setiap 25 tahun banjir besar akan berlaku. Tapi dalam satu taklimat yang kami terima daripada pihak Jabatan Pengairan dan Saliran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, didapati 14 dari 21 kejadian banjir yang terakhir di lokasi-lokasi di seluruh Kuala Lumpur melibatkan masalah sistem peparitan. Jadi apakah yang akan dilakukan bukan sahaja oleh pihak JPS tapi juga oleh pihak kementerian, ya, dua-dua Kementerian KASA dan juga Kementerian Wilayah untuk membantu mengatasi masalah ini. Pucuk pangkalnya, isu utama di sini ialah kita perlu kaji semula bagi Kuala Lumpur apa yang disebut sebagai KL Flood Mitigation Project yang telah dilaksana pada tahun 2003 dan siap pada tahun 2007 selang beberapa tahun selepas itu. Dan apakah perancangan kerajaan bagi 20-30 tahun ke depan. Inilah kenapa kami menegaskan Menteri Wilayah sepatutnya menjadi antara menteri yang menjawab pada hari ini. Jadi harapan kami sama ada di luar Dewan ataupun di dalam Dewan, menteri-menteri yang berkenaan boleh memberikan, ya, satu jawapan yang bukan sahaja tuntas tapi menyeluruh, ya, untuk memastikan perancangan bagi Kuala Lumpur dan juga kawasan yang disebut sebagai Greater Klang Valley ataupun Lembah Klang ini lebih terurus di masa depan. Sekian, terima kasih. Saya juga nak tambah daripada apa yang YB Fahmi kata mengenai taklimat dengan JPS tu. Penduduk juga ada bangkitkan untuk siren tepi sungai. Okey, sepatutnya ada amaran kalau air naik, mereka boleh dengar siren untuk mereka keluar dari rumah dan alihkan kereta semua itulah. Jadi kita telah minta untuk 2 siren untuk dipasang di Kampung Kasih Pilih dan kawasan sekitar kolam air Segambut. Dan kita juga minta siren ini pasang gunakan mesej pelbagai bahasa kerana 38% warga emas. Okey, mungkin mereka tak faham bahasa Melayu siren itu kerana dia hanya mainkan recording saja. Jadi kalau nak mainkan recording saja mungkin boleh tambah bahasa Tamil, bahasa Cina kerana dia recording. Okey, jadi kita mintalah siren ini boleh kita pasangkan secepat mungkin. Jangan tunggu sampai monsun satu lagi. Kita kena pasang secepat mungkin. Tadi kita telah dengar mengenai perolehan daripada Kementerian Kewangan bahawa kalau kurang daripada 200,000 mereka boleh award terus kerana musim banjir lah. Jadi sebelum tahun baru Cina nanti hujan lebat akan turun lagi kan, kita selalu setiap tahun macam tu. So kita nak pastikan siren ini dipasang secepat mungkin. Itu saja. Okey, terima kasih. Okey.